Ada satu orang di daerah pedalaman sana. Dia tanya orang macam ni yang soalan. Dia kata, ni malu kat anak-anak. Anak-anak tengok rambut mak besar. Mana anak besar lah. Sabar tak kena buat macam mana. Ada seorang ustaz petua. Mandi basuh kepala lu. Malam tu mandi kepala, pagi esok sempurna. Mana malam orang tak tengok. Mangkit pagi esok basuh ni aja, rambut tak usah clear. Boleh apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita dapat bersama lagi malam ni dalam majlis ilmu. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam tempoh ujian Covid ni, kelas kita pun tenggelam timbul. Dia tenggelam timbul. Kita sabar, kita sabar. Alhamdulillah malam ni kita dapat sambung mengaji. Depan tak tahu lagi apa pun kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Baik. Muka surat tenang. Muka surat 8 Muka surat 8. Bahagian 1. Taharah. Taharah. Taha alif ra ta. Ta bulat. Ta simpul. Arab panggil ta marbutah. Wuduk dan tayamum. Wuduk dan tayamum. Wuduk ialah meratakan air yang bersih pada anggota badan yang tertentu dengan cara-cara tertentu. Meratakan air mana? Air kena bagi kena semua anggota tu. Kalau kena tak semua, dia kira tak rata. Dia kira tak rata. Dan pada anggota yang tertentu, artinya bukan semua anggota. Dan juga cara yang tertentu, kena ikut kaifiat dah. Kalau anggota wuduk wajib ni, contoh muka, tangan, kepala dan kaki. Cara yang tu meratakan yang tu, dia mula dengan muka, lepas tu dia pergi ke tangan, lepas tu dia singgah di kepala, dia akhiri dengan kaki. Tu cara yang tu. Tapi kalau semua anggota tu basah belakang, tapi mula dengan kaki dulu. Mula dengan kaki dulu, lepas tu pergi ke tangan, lepas tu naik ke kepala, turun ke muka. Semua basah. Semua rata air, tapi cara tak betul, maka tidak dikatakan wuduk. Itu dia panggil tak ketahuan. Baik. Tujuan wuduk ni adalah untuk membolehkan seseorang itu melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Tujuannya melaksanakan ibadah yang wajib seperti solat dan tawaf. Solat fardu lah, dan tawaf, serta melaksanakan ibadah-ibadah sunat seperti membaca Al-Quran, beriktikaf dalam masjid dan ketika melongkan azan dan iqamah. Okey kan? Tapi ibadah sembahyang sunat tu pun dia tak wajib, tapi untuk membolehkan kita sembahyang tadi disyaratkan berwuduk, maka hukumnya adalah wajib, sama dengan tawaf sunat pun. Baik. Dan ibadah yang sunat ni yang tak terikat dengan berwuduk, kalau tak ambil wuduk pun ibadah tu kita buat sah. Tapi kalau kita berwuduk, hukumnya sunat. Contoh ada apa? Baca Quran, intikaf dalam masjid, azan dan iqamah. Dia punya beza. Kalau ambil wuduk, kita azan dapat pahala banyak. Kita azan tak ada wuduk, azan tu dapat pahala, tapi pahala kena berwuduk tak kurang. Kurang. Habis. Dia dalam satu kitab, buka kitab Buryah, dia sebut, saya tak ingat semua, kena silap balik. Tujuan berwuduk ni ada 40. Tujuan berwuduk ni ada 40. Campurlah wajib dengan sunat tu ada 40. 20 sebelum kita buat benda tu, dan 20 lagi selepas kita buat benda tu.
Mau ada 40. Antara yang sebelum kita buat benda tu ialah sembahyang wajib, sembahyang sunat. Tu hal sebelum buat. Iktikaf dalam masjid, nak mengaji, nak baca Quran, nak baca hadis, tu antara yang sunat lah. Nak iktikaf dalam masjid, tu antaranya. Okey. Antara yang sunat buat lepas benda tu ialah apa? Lepas melakukan hubungan jenis lelaki bini, sunat berwuduk. Sunat berwuduk dapat pahala. Okey. Itu contoh dah. Tayamum. Tayamum pula ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan kedua-dua tangan yang disertai dengan niat dan dilakukan mengikut cara-cara yang tertentu. Menyapu debu tanah yang bersih. Debu tanah lah ni senang, dia tak macam dulu. Dulu nak kena api ayak dia, nak kena lah pergi beli di kedai. Orang proses buat. Pergi beli di kedai, dia gebu daripada tanah hak kita duk pergi apa? Duk ayak. Pasal depa proses, depa menega lah. Tapi kita jangan marah depa. Nak beli tak mau beli sudah. Nak setengah orang ni marah menega pula. Lah, tak ada masalah apa? Okey. Ada satu masjid, depa suruh saya tunjuk tu, kawan jemaah tu dia ketiak pergi beli debu tu. Lepas tu suruh tunjuk saya. Dia saya kata, "Mai tak apa nama kertas ni." Dia meja ni nak tunjuk cara. Lepas tu saya suruh buat kertas 2 3 tu. Aku nak ajak hangpa tengoklah, lepas tu ikutlah. Lepas tu saya pun tepuk lah. Gebu tak tengok, tepuk, saya tepuk di muka, belum piang muka, depa tak tepuk. Oh, kata hangpa kena aku duduk. Tu dia panggil anak murid tak setia. Tapi saya tak marah lah, cuma lepas tu saya kata tunjukkan bila ayat sama aku ada ayat sembahyang, tunjuk tayamum ni beda tunjuk hampa lah. Depa pun tepuk, tengok saya tunjuk muka, tepuk tu, tengok muka saya gebu elok, depa tak tepuk. Kena gaya hampa. Tu jenis debu yang betul-betul gebu lah. Yang gebu. Habis. Jadi dia kata menyapukan debu tanah bersih itu ke muka dan kedua tangan. Kedua tangan. Anggota wuduk dan anggota tayamum. Tuan-tuan ingat senang lah. 4-2. Pemula dia 4-2. Saya pergi tu bukan 4-2-2-4. Itu tuan-tuan tikam. 4-2. 4 tu anggota wuduk, 2 anggota tayamum. Wajib tu. 4 anggota wuduk lah. Muka, tangan, 2 tangan ni kalau tu. Kepala dan kaki. Anggota tayamum, muka dan tangan. Tu 4-2. Jadi dia kata kena menyampaikan debu bersih tu di kedua anggota tu lah. Disertai dengan niat dan mengikut cara rantu. Cara rantu tu dia mula dengan muka, lepas tu tangan. Kalau katakan debu, kita mula tangan, lepas tu pergi muka, tak ikut cara. Cara kalau mengaji fikar ni kaifiat. Kaifiat. Bila tak ikut kaifiat, tak sah. Okey. Wuduk dilakukan oleh orang yang sihat. Misalnya, wuduk dilakukan oleh orang yang sihat. Dan juga yang berkemampuan menggunakan ayak. Wuduk ni dilakukan oleh orang yang sihat dan orang yang berkemampuan menggunakan ayak. Kemampuan menggunakan ayak tu makna dia tak terjejah. Tak terjejah kalau ayak tu kena anggota badan yang tu lah, anggota wuduk tu. Tu wuduk. Tayamum pula adalah sebagai ganti wuduk bagi seseorang yang uzur, termasuk sakit, bertujuan melakukan ibadat-ibadat tertentu. Ayak tak ada, dia kena uzur. Ayak tak ada, dia kena uzur. Sakit tu memang uzur pun lah. Sakit tu memang uzur. Jadi tayamum ni ganti wudu. Ganti wudu. Artinya kita tak boleh alternatif yang pertama wudu, yang kedua tayamum. Kita tak boleh tak ini perasaan nak tayamum kan. Saya faham. Yang duk wudu setiap hari lah, tayamum lah ni. Dia bukan jenis lagu tu. Dia adalah ganti. Dalam keadaan kita mengalami keuzuran. Keuzuran yang pertama ialah sakit lah. Sakit di mana anggota badan tu tak boleh kena ayak. Itu bukan satu keuzuran yang kedua. Keuzuran yang pertama ialah ayak tak ada.
Air tak ada. Ataupun kalau ada, tidak mencukupi. Ada untuk minum. Nanti ke depan kita tahu lah. Maka ketika itu barulah boleh menggantikan wuduk dengan tayamum. Itu dia punya intro lah. Oleh kerana buku ni dia bentuk soal jawab, kita ya, soalan ni saya buat ni, betul ada yang orang tanya-tanya saya tu, saya pun diolah jadi buku lah. Baik, kita pergi yang pertama lah. Kenapa wajib berwuduk? Soalan macam tu. Macam apa wajib berwuduk? Kita tengok intro dulu lah. Macam tadi, wuduk ialah menggunakan air dan membasahinya pada anggota-anggota badan yang tertentu. Perbuatan itu dinamakan wuduk kerana ia menzahirkan kecantikan dan kebersihan pada anggota badan dan menyinarkannya daripada dosa. Itu nampak tu. Hak pada intro dia, bila kita wuduk tu, dia nampak cantik je lah. Cantik tu bukan mana tersegak sampai tabah. Cantik tu muka kita daripada kering pergi kena ayak, dia nampak elok. Betul tak? Kering kena ayak nampak elok. Itu dan menyinarkannya daripada dosa. Dosa kecil ni, cara mudah untuk kita bersihkan dia, kena ambil wuduk. Itu maksud dia. Tujuan berwuduk untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil, supaya individu yang berwuduk dapat melakukan ibadat-ibadat yang disyaratkan berwuduk terlebih dahulu, seperti ibadat solat dan tawaf. Itu tujuan besar. Tujuan besar kita badan kecil. Apa keadaan yang menjadikan kita badan kecil? Keluar sesuatu daripada dua jalan. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Jalan pertama apa? Jalan langgak. Betul ya? Maka keluar sesuatu daripada dua jalan, iaitu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Keluar sesuatu tu masuk keluar apa? Keluar angin. Nama dia kentut. Kencing, berak tu keluar sesuatu. Dan seumpamanya lagi. Okey. Itu menyentuh jantina yang berselang dengan kita. Mana orang lelaki sentuh orang perempuan sentuh orang lelaki, dan jantina tu adalah ajnabi, bukan mahram dengan dia, maka menjadikan dia berhadas kecil. Tadi sebelum tu dia tidak berhadas kecil, dia sentuh habis. Tidur yang tidak tetap, dah bahasa kita lama lagi papan punggung. Mana kita tidur ni macam tidur tongek tu, confirm lah. Asal ada sembahyang dia tidur tu, tidur yang lena, tak lena tak apa, batal lah wuduk, dan menjadikan dia kembali berhadas kecil. Banyak lagi lah. Okay. Tadi ada soalan, apa orang tanya, bukan orang tanya, orang tanya satu orang tu, ayak masuk telinga batal sembahyang tak? Tu dia soalan. Soalan. Tadi dalam buku tak ingat, tapi sebelum pukul 9 begitu. Satu orang ditanya, betul dia tak arti jawab, dia tanya satu orang pula. Orang tu kata hak tu pun tanya, ayak masuk telinga batal sembahyang tak? Tuan-tuan batal sembahyang sama dengan telinga masuk angin. Tapi dia nak tahu mana, kena jawab. Tuan-tuan tak batal ayak masuk telinga? Tak. Kalau telinga putih batal yang merah. Telinga putih, dia ambil merah tu, telinga dia putih, batal yang merah. Pasal tadi dia basuh telinga. Tak batal. Jadi dia ambil wuduk tu untuk mengangkat hadas. Orang panggil mengangkat hadas atau menghilangkan hadas dalam keadaan dia sedang berhadas. Pasal apa dia angkat hadas? Untuk membolehkan dia melakukan ibadat yang disyaratkan berwuduk. Disyaratkan wuduk tu mana wajib, sembahyang, tawaf, ataupun untuk membolehkan dia melakukan ibadat yang tidak disyaratkan berwuduk, tapi kalau disyaratkan berwuduk dapat pahala. Okey kan? Itu dia sebut bawah tu. Jika sesuatu ibadat itu tidak diwajibkan berwuduk terlebih dahulu, seperti membaca Quran tanpa memegang mushaf. Kalau pegang kena berwuduk. Dia tengok tak baca, ataupun dia baca Quran tengok dalam telefon. Okey, dan beriktikaf dalam masjid. Semua ni ibadat sunat, maka berwuduk hanyalah sunat, tetapi elok dilakukan kerana pelakunya akan mendapat pahala
Pahala apa? Kalau dia i'tikaf, dia dapat pahala i'tikaf, dia dapat pahala ambil wudu, ambil sembahyang. Jadi pahala dia banyak. Jadi berwuduk tu untuk menghilangkan hadas. Soalan dia, boleh tak kita tak berhadas? Tak berhadas artinya ada yang sembahyang. Boleh tak kita pergi ambil sembahyang lain? Lah kata terkeluar dari masjid lagi, Allah yang sembahyang ambil lah, kita pun pergi ambil sembahyang. Memang kena lah, pasal kita dah berhadas. Ni dah orang pekat pergi ambil sembahyang, kita pun pergi ambil sembahyang. Ayat sembahyang tak lari, artinya kita belum berlaku hadas. Boleh tak kita pergi ambil sembahyang? Buruk. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Ni dia kata aku ni untuk menghilangkan hadas. Kita tak berhadas. Pasal apa boleh? Itu kes tu nama ngaji tu. Dalam keadaan demikian, orang yang sudah berwuduk, dia pergi ambil wuduk sekali lagi. Atau dia panggil tajdid. Tajdid wuduk atau memperbarui wuduk ataupun ambil wuduk sekali lagi. Hukumnya adalah sunat. Okay, tak masalah. Kewajipan berwuduk untuk melakukan solat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Itu dia huraian terjemah ayat tu. Dia menjelaskan cara kita berwuduk, kaifiat tu. Dia mulakan dengan apa dia kata? Dengan basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai ke siku, lepas tu sebahagian kepala dan kaki sehingga ke buku apa? Buku lali. Siapa orang panggil buku lali ya? Tidak kata api, biji apa lah, kita buku lali. Siapa orang panggil buku lali? Tuan-tuan tahu siapa? Saya orang tak tahu. Orang kata tu, kita pakai tu, buku lali ya. Okey. Itu soalan nombor 1. Kita berwuduk. Dia kata kenapa wajib berwuduk, tapi dalam soalan ni dijelaskan juga tentang sunat berwuduk. Hak wajib tu benda yang tak dapat tidak lah. Nombor 2. Soalan 10. Apa tujuan mandi? Mandi zaman lah hebat tu, pakai shower. Tuan-tuan tengok gambar. Yang tu jangan dulu mandi telaga. Mandi telaga. Ni depan saya mandi telaga. Saya bisa mandi telaga. Oh dulu teruk tuan. Sebab tu nak beranak segan, nak kena mandi wajib payah. Dan tak telaga ah betul tak? Betul tak? Sungguh lah. Apa tu ah. Mandi telaga. Mandi telaga teruk. Dia tahu apa telaga pula dalam, kalau cangkat dia ke. Lepas tu timah pula. Kalau pergi-pergi tu timah hak jenis tin boleh ke? Dia tu kejam balik kena hak jenis tu apa? Upih ke plastik ke jenuh payah kocak. Naik ayak tu nawai tu. Nawai tu juroi tak habis lagi. Lepas tu turun pula. Tak habis kata mampu tak nak dia sembahyang subuh pun. Lebih kurang lah. Lah mandi senang. Okay. Mandi senang kadang-kadang jadi tak ketahuan pula. Ada tu masjid, dia tu gila kot. Dia pistan dalam kolah masjid tu. Ni saya tak mau bahang, takut tu pistan tuan-tuan datang tu payah. Saya ada pergi menjak masjid tu dalam kota Setang. Tu siap hangat hati dia. Dia terus nak kena basuh balik. Dia pistan dalam kolah berenang kan, boleh berenang pun berenang. Kolah duduk. Dia stand duduk tu. Dia tak tahu otak putih. Kenal tak dia? Okey, apa tujuan mandi? Mandi ialah meratakan air ke seluruh badan dengan disertai niat. Tujuannya untuk membersihkan badan. Meratakan air ke seluruh badan. Ada lah orang mandi tak air tak ada seluruh badan? Ada orang mandi air tak kena seluruh badan? Ada orang perempuan dulu ni jenis tempo tak ada. Dia mandi tekan ni kepala tak belah. Kepala tak
Tak basah. Okey. Kalau mandi wajib, sah mandi wajib dah. Ni ada cerita. Cerita orang luar. Dia kalau orang perempuan ni kalau pagi-pagi mandi rambut basah. Dia pada jam malam ada apa-apa tu. Hak dululah, halah tak apalah. Malam ada rambut basah. Ada satu orang di daerah pedalaman sana. Dia tanya orang macam ni yang soalan. Dia kata, ni malu kat anak-anak tengok rambut mak basah. Mana anak besar lah. Sabar tak kena buat macam mana? Buat macam mana? Ada seorang ustaz petua. Mandi apa? Mandi ni apa? Basuh kepala lu. Malam tu mandi kepala, pagi esok sempurna. Mana malam orang tak tengok. Mangkit pagi esok basuh ni aja, rambut tak usah keluar. Boleh awak tu? Boleh awak tu? Dia anak-anak dah tidur dah, betul? Macam mana? Kita mandi kepala lu. Mandi kepala lu nawai tu. Kan? Nawai tu lah. Nawai tu sama Qadin. Okey, nak basuh kepala lah. Tak apa, niat mandi lah. Kepala dah, lepas tu dah pukul 12 tengah malam sejuk. Tekat kepala dah. Bangkit pergi esok. Sambung bawah ni sampai habis. Boleh tak buat tu? Boleh buat tu? Jawab dia boleh. Tapi wuduk tak boleh. Wuduk tak boleh. Sebab wuduk dia wajib berturut-turut. Dia mandi dia tak wajib berturut-turut. Jadi dia pagi esok dia mandi tak ada apa mai orang subuh. Anak lah tengok, mak aku tak ada apa. Tak ada apa. Lebih kurang lah. Ni orang cerita orang dulu, orang dulu ni. Tak ada lah, mati habis semua dah. Okey ya. Tujuan dia meratakan air seluruh badan tu, tujuannya hani tujuan untuk membersihkan badan. Biasanya orang bagi mandi ni untuk membersihkan badan. Bersih badan tu bukan mesti berlemuih sangat. Kalau berlemuih sangat memang sah dah mandi. Kalau hampir motong getah, hampir buat pendang, yang kuih pergi peluh cerau, memang dia mandi untuk membersihkan badan. Lagi boy, jika dalam keadaan sebelum badan pun untuk kesegaran, kadang-kadang dia bukan bersih badan. Macam orang mungkin tidur 5 mai tu, memang tidur tengah hari, bayang-bayang lohak tidur macam tak ni, jadi pergi mandi segar untuk kesegaran. Okey. Kemudian jika dalam keadaan berhadas, kalau dia berhadas besar, tujuan mandi untuk mengembalikan kecergasan kerana perbuatan yang menghasilkan junub memberi kesan terhadap seluruh anggota badan. Okey. Kesan itu dapat dihilangkan dengan mandi. Ini syariat mengajar kita. Allah Ta'ala ajak kita. Nabi ajak kita. Hukum mandi adalah wajib apabila berhadas besar. Manakala sunat sahaja pada perkara-perkara yang tertentu. Kalau berhadas besar ni tak ada pilihan, wajib mandi. Lain daripada berhadas besar, mandi tu jatuh sunat. Okey. Pada perkara tu ada setengah tu dia jatuh harus. Dia jatuh harus. Okey. Kalau harus ni dia tak sah dia mandi dah. Ni harus ni tak sah dia mandi dah. Lepas tu dia mandi lepas tu sabun tak ada ataupun shampoo tak ada. Lepas tu terus ada shampoo, dia kata rambut mandi pula kali lagi. Tu harus ya, harus. Jadi hukum besar dia wajib dan sunat. Perkara-perkara tu wajib, perkara tentu yang lain adalah sunat. 6 perkara yang mewajibkan mandi iaitu keluar mani. Keluar mani itu wajib mandi. Persetubuhan wajib mandi. Haid wajib mandi. Nifas, melahirkan anak dan mati. Okey 6 sebab. 6 sebab daripada bahasa Arab ni mujibatul ghusli. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Apa dia? Nombor 1
Keluar mani persetubuhan, haid, nifas, wiladah. Wiladah tu maksud dia beranak dan mati. 6 sebab. Keluar mani persetubuhan, haid, nifas, wiladah, beranak dan mati. 6 perkara ni, 5 kena buat sendiri. 5 kena buat sendiri. 1 orang tolong buat bagi. Hak mana orang tolong buat bagi? Ada lah orang mati mani sendiri. Betul orang buat ayak bakna. Ni ayak sajalah. Okey, sat. Jawab dia tak dia mati. Okey. Ni cerita sikit untuk orang perempuan lah. Haid nifas, mani melahirkan anak. Nifas tu dia kembang dengan melahirkan anak. Wiladah dia panggil. Wiladah. Hakikatnya orang perempuan ni dia mandi itu sama ada kerana habis nifas ataupun kerana beranak. Habis nifas itu kompon dah beranak. Kompon dah beranak. Ada lah orang main nifas tak beranak. Tak mana ada. Sebab nifas itu darah yang keluar selepas anak yang dilahirkan keluar. Keluar anak tu bersama darah tu dia punya darah fasad. Darah kotor. Lepas anak keluar darah tu keluar habis, duduk sat keluar darah. Darah tu dia panggil nifas. Darah tu bila dia habis, sekurang-kurang tempoh nifas tu satu lahzah. Satu lahzah macam sekelip mata lah, keluar sat. Lepas tu kita beralih tengok tak ada. Dan paling panjang 60 hari. 60 hari. Dan tempoh sederhana tengah-tengah tu 40 hari. Tu tempoh nifas. Paling panjang 60 hari. Orang Melayu panggil tempoh ni tempoh pantang. Orang panggil tempoh pantang. Siapa yang pantang? Tempoh pantang siapa yang pantang? Orang perempuan beranak depa muhung, depa kata ni apa bini hang buat apa lah dia duduk pantang. Muhung, hang yang pantang, bukan bini hang. Lembu punya susu. Bukan bini dia pantang, dia yang pantang kan. Tapi dia pandai orang jantan, dia bukan bini dia, pandai dia. Okey, dia panggil tempoh pantang. Orang dulu dia buat tempoh pantang 44 hari. Dia ambil tahun mana siapa tak tahu. Dia ambil 44 hari. Tapi boleh jadi betul lah. Mana daripada sekurang-kurang satu lahzah. Tempoh sederhana 40 hari. Tempoh paling panjang 60 hari. Jadi mana dia mencelah-celah tu lah satu lahzah tu. Ada orang yang nifas kemungkinan dalam 12 hari ya 15 hari. Ada tengah tu 40, 41, 42 betul lah. Tapi dia tak boleh lebih 60 hari. Dekat 60 ya. Dia tidak hari ke 61. Ada orang tua-tua dia buat tempoh pantang 100 hari. 100 hari duduk saja lagi dah. Di hospital bang roti macam mana tempoh pantang 100 hari. Orang dulu lah beranak tidur. Masa kecil-kecil tidur dengan mak. Orang dulu lah budak perempuan masa kecil-kecil tidur mak. Bila beranak tidur mak kali. Bila tidur mak kali menantu bini yang mana balik kampung. Pasal balik kampung kalau tak balik pun mak mentua main tidur sini balik tidur mak dia duduk sini orang dulu. Cara lah semua tu macam mana tak mengaji faham pelik habis. Jadi nak cerita pasal nifas dengan melahirkan anak ni. Kalau dia beranak, dia keluar darah nifas, dia mani tu pasal nifas, bukan pasal beranak. Dia mani pasal nifas, bukan pasal beranak. Jadi bila nifas dah habis, dia tengok tak ada lah 40 hari ataupun 60 hari paling panjang lah. Dia mandi lah. Nama itu raf'an nifas ataupun nama itu raf'al hadisil akbar. Tak apa. Niat dia dulu. Hak beranak macam hak beranak ni untuk orang perempuan yang tak main nifas walaupun dia beranak. Ada tak ada orang perempuan yang dia tak main nifas walaupun dia beranak? Ada, tapi jarang. Maka spare lah permasalahan di sini. Kalau dia beranak, anak keluar elok, tapi sampai dia tumul tak ada, memang darah nifas tak ada. Darah nifas tak ada, maka dia kena mandi juga. Mandi wajib tu. Mandi pasal apa?
Tu dia panggil mani pasal wiladah, pasal beranak. Ulama cerita lah. Jadi kat mana? Kerana dia dikeskan pada macam keluar air mani. Kan tak keluar darah ni pak. Beranak tu macam keluar air mani. Pasal apa? Kerana anak tu terbentuk daripada air mani. Kerana kena mani ya. Tapi kalau orang perempuan dia tak main ni pai. Dia mandi dengan sebab wiladah, dia beranak memang tak ada, tengok tak ada. Jadi dia tak ada tempoh pentang, maka suami dia gembira. Dia keluar tak ada apa mandi tu nawai tu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Jadi suami dia bagus ya. Dia orang tapi jarang. Tapi hukum doa ada. Tapi biasanya dia main darah ni pai. Dah mati. Ni 6 sebab yang mewajibkan mandi. Antara perkara-perkara yang disunatkan mandi, ni sunat. Mana kalau kita mandi badan segak, pahala boleh. Pahala boleh. Bersih segak, pahala dapat. Antara perkara yang disunatkan mandi ialah mandi pada hari Jumaat. Esok mandi pada hari raya Aidilfitri. Hari raya Aidil Adha. Mandi sempena gerhana matahari. Gerhana matahari tu mandi sebelum nak sembahyang sunat gerhana tu. Dan gerhana bulan pun mandi, sunat mandi. Mandi kerana hendak solat istisqa. Yang minta hujan okey. Mandi kerana memandikan orang mati. Orang mati mandi, dia pun mandi. Mandi kerana hendak berihram haji dan umrah. Ni buatlah kita pergi buat haji yang umrah. Memang mandi kan. Okey. Sunat. Mandi kerana masuki Mekah. Okey. Kalau duduk Mekah mandi tak? Kerana masuk Mekah. Kerana masuk Mekah, duduk Mekah. Jadi dia mandi bukan kerana masuk Mekah. Itu pasal lain. Mandi kerana hendak berwukuf di Arafah. Mandi kerana hendak melontar jamrah. Dan mandi kerana masuki kota Madinah. Ini antara perkara-perkara yang sunat mandi. Antara perkara-perkara yang sunat mandi. Macam mana? Ni tambah lagi, ni tak nak tulis dalam buku ni. Cuma cerita lah. Ada orang tulis buku, kadang-kadang dia teringat dia boleh lah, tak teringat tak boleh lah. Siapa orang terlupa lah. Ni dia teringat dia abang lah. Boleh tak kita mandi kerana dua pasal? Mandi sekali, tapi sebab dua. Boleh? Sebab syar'i lah. Mandi kerana hak wajib dan sunat kata tu. Mandi wajib dan sunat sontak lah. Boleh tak? Contoh macam ni lah. Hari raya sunat mandi lah. Hari raya sunat mandi. Pagi raya tu sunat mandi. Sunat mandi. Malam tu dia hubungan jenis dengan bini dia. Jadi dia mengkik pergi yang sebut dia kena apa ni? Mandi wajib lah. Tidak tak boleh sembahyang. Dalam keadaan ni dia nak kena mandi berapa kali? Okey. Dia kena mandi berapa kali? Kalau dia nak ambil sunat dia kena mandi berapa kali? 2 kali. Ui, habis hayang. Ya, tengok Kalau dia junub, dia pagi nak sembahyang subuh, pagi tu pergi raya, memadai dia mandi sekali. Mandi wajib. Oleh kerana dia mandi wajib tu pada pagi hari raya, dia dapat juga pahala mandi hari raya. Tapi kalau dia mandi 2 kali, balik rumah pak mentua, menantu semua bekat balik, semua bekat tubuh belakang menantu, bila ayak lah satu jenah tunggu. Betul tak? Dia mungkin pergi dia nawaitu raf'al hadis akbar, mandi betul. Ada menantu ada mak dua tunggu atas balik ayak. Dia keluar, lepas tu masuk balik. Menantu nombor 2 menantu tu biarlah dah. Saya bawa abang masuk balik. Lupa. Tadi mandi wajib, ni mandi sunat raya pula. Betul ya? Betul dia keluar 2 kali mandi. Betul. Dia keluar menantu nombor 2 masuk. Rupanya semacam juga. Keluar tu dia, oi, mandi sunat raya ni masuk ni. Lepas tu lama. Lepas tu pak mentua masuk pula. Pak mentua pun 2 kali tak? Habis memadai sekali lah. Memadai sekali. Okey. Kacau.
Habis. Ni tujuan mandi ya. Tujuan mandi harus macam biasa-biasa kita mandi tu harus untuk membersihkan badan, tu harus. Dia tak kait dengan munasabah. Nah, okey. Nombor 3. Ada masa dan ketikanya seseorang itu tidak dapat berwuduk. Kita kena ingat, bukan sepanjang masa orang boleh berwuduk. Ada masa kita tak boleh berwuduk. Ada masanya juga dia tidak dapat mandi, sedangkan dia wajib berwuduk atau mandi untuk membolehkannya melakukan solat dan perkara-perkara lain yang mensyaratkan wuduk dan mandi. Kenapa terjadi demikian? Ada orang ni dia nak kena berwuduk tapi tak boleh mandi, tak boleh berwuduk. Ada orang pula dia wajib mandi tapi tak boleh. Pasal apa jadi wuduk? Maka dia ada dua sebab. Ada dua sebab seorang itu tak dapat berwuduk dan tak dapat mandi. Sebab yang pertama, ketiadaan air. Air tak ada. Tak ada ni tak ada sungguh lah. Kalau air tak ada di rumah dia, air tak ada rumah dia tapi rumah sebelah ada air. Atau air di rumah dia tak ada, rumah pak ada air. Tapi dalam kampung tu juga, tu kira ada air. Ni tak ada tu. Sebab yang pertama tak ada air. Sebab yang kedua, tak boleh ambil sembahyang dan tak boleh mandi. Keuzuran pada tubuh badan yang menghalangnya daripada menggunakan air. Gambar dalam buku tu menjelas pada tuan lah. Nombor 1 tu ayat, nombor 2 uzur tu, kaki buh semen tu. Semen ke buh kain pembalut, lebih kurang tu lah. Jadi sebab tak boleh mandi, sebab tak boleh ambil wudu, kerana doa. Ataupun salah satu lah. Ayat tak ada, ataupun badan tak boleh kena ayat. Okay. Jadi ada ganti dia lah. Maka dia menyusul dalam soalan-soalan berikutnya. Ganti dia tuan-tuan tahu lah, tayamum. Saudara, tayamum. Nombor 4. Kan surat 12. Ni bila nak habis dia tak tahu buku ni. Ni tak masuk dengan tuang ni lah. Tuang kelas lah. Siapa yang tuang? Tuan-tuan ke saya? Kalau tuan-tuan tuang, saya baca juga. Kalau saya tuang, dah. Masuk dengan PKP. Nyak ilah. Ini kerja Tuhan. Nombor 4. Jika tidak dapat berwuduk atau mandi, apakah yang patut dilakukan? Atau menyusul daripada nombor 3. Apakah yang patut dilakukan untuk membolehkan seseorang melakukan solat dan perkara-perkara lain yang disyaratkan berwuduk atau mandi terlebih dahulu? Jawab dia awak. Dalam keadaan demikian, dia wajib bertayamum. Itu jawapan lah. Dia wajib bertayamum bagi mengajikan wuduk, bagi membolehkannya melakukan solat dan ibadat-ibadat lain yang disyaratkan berwuduk atau mandi terlebih dahulu. Atau nanti dah macam kita tahu dia. Kalau tak boleh wuduk ataupun mandi, pilihan dia adalah tayamum. Kewajipan bertayamum ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Dan jika kamu junub badan besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tak boleh kena air, atau dalam pelayaran tu maksud musafir, masuk naik kapal air dia, musafir atau salah seorang daripada kamu datang di tempat buang air. Buang air tu mana dia kencing atau biar lah. Atau kamu sentuh perempuan, mana faham ni sebenarnya perempuan sentuh kamu pun terapa lah. Atau orang lelaki sentuh perempuan, tak elok sentuh pada orang perempuan. Kalau kita sentuh perempuan, menjadikan kita berhadas. Macam mana kalau kita tersentuh pondan? Dia kat mana pula? Kita perempuan ada yang batal ya. Kalau kita tersentuh pondan, lorong kereta api, macam mana jadi kat mana? Batal yang bayar? Ibrahim sentuh tu tahu dia jadi kat mana tu? Binon cari jalan balik tak ada, tak jumpa. Tak apa. Tu depa perban lah lega orang tapi kan dulu. Masa saya duduk di ketua penguasa,
Malam tu saya ajak mereka pergi Rona. Dia kita pergi tu. Kalau dapat kita tangkap. Pergi naik band juga agama. Mereka nampak band lari tu redah kasut tinggi pun terlepas. Dia belah kalau pijak kacau mampu. Tapi selamat tu syok. Saya kata kat nak buat sana saya ligan saya pergi teraneh tak pasal dia lari tu karaoke tu. Ligan dengan malang kena paku apa aku macam tu. Mai. Kalau sentuh ponan tak percaya kan. Okey. Kalau ponan disentuh apa nama kita sentuh ponan apa nama tak percaya kan. Kalau ponan sentuh pak mentua dah. Apa mana tak? Kita sentuh pondan tak percaya mayang. Pondan sentuh pak mentua dah. Siapa pandai jawab? Siapa pandai? Pondan sentuh pak mentua dah atau pak mentua dah sentuh pondan tu? Percaya mayang tak? Percaya mayang tak? Lah, mana ada orang jantan sanggup menentukan pondan, tuan-tuan? Tak ada. Saya nak tengok mana ada. Okey, tak apa. Kalau menentu pun tak sah nikah tu dia. Okey, baik. Salah seorang daripada kamu datang di tempat buang air. Atau kamu tu perempuan sedang kamu tidak mendapati air untuk berwuduk dan mandi. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Tanah tu dia cerak dia debu lah huraian dah. Di depan tertetali. Iaitu sapulah akan muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Dia ada cara dia. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung satu kesusahan, kepayahan. Tetapi dia berkehendak membersihkan, mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Apa maksud Allah Ta'ala tak mau bagi kita ni susah? Apa maksudnya? Makna dia, kalau kita ni nak buat satu ayat tak ada, Allah paksa suruh cari juga ayat. Dia ada syarat-syarat dia tu. Kita akan start atau pergi golongan sahur baru jumpa ayat. Orang tak buat apa main golongan sahur ni. Ayat di dengga tak ada, tanduk tak ada, gurun tak ada. Gurun memang tak ada lah gurun. Mana ada ayat kan? Gurun tak ada, sungai tani tak ada, sungai kering tak ada ayat. Kering tapi tak ada. Lain-lain jumpa tu di sungai Perak tu. Dan naik atas sampai sungai Perak. Pakat ni orang Melaka pakat ni semua mai berendang sungai Perak. Orang boleh kan tengok pelik kereta ke orang Perak ni ramai-ramai je lah. Kami mari mandi. Ini tak dari mana halus tak mandi sana. Ayam tak ada saya nak mandi. Tak boleh nak mandi wajib ni. Hak tu maksud Allah Ta'ala menyusahkan kita. Allah kan mau kita susah. Betul tak? Tu dia sediakan tu. Termasuklah kalau orang sakit. Orang sakit ni kalau dia tak boleh kena ayat. Allah kata tak boleh kena mandi wajib. Ayat ada tapi tak boleh kena. Kalau kena dia mampu ya. Lepas tu dia mandi ya. Mandi mampu ya. Lebih kurang tu. Ataupun lambat lega dan seumpamanya. Jadi Allah tidak menyusahkan kamu. Sebab tu alternatifnya dibolehkan kita mandi. Okey. Jadi ya, Masya masuk dia SOP. Ada soalan tak? Ya. Ya. Oh, baik. Dia ini kena tanya orang yang mengalami soalan. Cuma nak cerita ni soalan. Orang yang salin, orang beranak, tak ada darah nipah. Perlu dah ditunggu. Dia kena tunggu dalam tempoh yang sampai orang panggil putih harap lah. Putih harap. Dia tunggu tu. Tak ada. Mungkin dia tunggu dalam kata dia beranak pukul berapa? Dia beranak sebelum Zuhur kita kata. Dia tunggu sampai asak tak keluar mai. Darah tak mai. Dia confident tak mai. Maka dia boleh mandi wajib lah. Dia boleh mandi wajib dan sembahyang. Mandi wajib tu kerana wiladah, bukan kerana nipah. Dia boleh mandi wajib. Dia main satu soalan berikut. Tahu dia sembahyang 3 hari, main darah nipah.
Soalan tu kan, selalu orang tengok kan. Dia semayang 2 hari, main darah nifas. Maka semayang tu kan tak pakai lah. Tapi dia tak dosa kalau semayang. Pasal apa? Kerana dia tak jangka kata nak main darah nifas. Sama dengan orang main haid lah. Tempoh haid paling banyak 15 hari. Dia main 7 hari. Habis betul kering, tak ada apa, dia mani dia semayang. Besok hari yang ke-12 keluar darah tu adalah darah haid. Darah tu adalah darah haid. Maka semayang dia selama ni kan tak pakai, tapi tak dosa lah. Tu cara dah. Ada salah. Ini apa bulan ni? Berapa bulan ni? 18 tanda. Tak ada salah lah. Tak ada soalan, kita jumpa lagi bulan depan. Bulan depan tak besar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.